Assalamualaikum. Hari ini saya nak share tentang voltmeter ataupun voltage meter yang kita boleh pasang dekat kereta dan juga motor. Dan meter ni bukan setakat nak tunjuk berapa voltage kita punya bateri saja, tapi kita boleh gunakan meter ni untuk troubleshoot, untuk cek kita punya alternator dan juga starter. Bila kita dah pasang meter ni, kita nak jalan jauh, nak balik kampung, nak pergi jalan-jalan, kita dah tak payah risau lagi dah. Sebelum kita nak bergerak, kita boleh test 3 komponen utama dalam kereta kita untuk sistem charging dan juga sistem starting. Komponen yang pertama adalah bateri, yang kedua alternator dan yang ketiga adalah starter. Dan masa kita tengah drive dalam perjalanan pun, kita masih lagi boleh monitor, kita boleh tengok sama ada alternator kita tengah charge bateri ataupun tak. Untuk pasang bateri monitor ni memang sangat-sangat mudah. Cuma ada 2 kabel saja. Yang merah ni positif, yang hitam ni adalah negatif. Yang merah atau positif ni kita sambungkan pada terminal positif bateri, dan yang hitam ataupun negatif ni kita sambungkan kepada terminal negatif bateri. Kalau tuan-tuan nak pasang pada motor pun sama juga, kabel merah ni pada positif dan hitam adalah pada negatif. Kita pasangkan bahagian positif dulu. Kemudian kita ketatkan balik. Bahagian negatif, dan step dia sama juga macam positif tadi. Kita longgarkan, kemudian kita masukkan kita punya kabel ni dan kita ketatkan balik. Dan pemasangan ni memang sangat mudah. Saya rasa kalau pasang ni tak sampai 5 minit pun. Okey, kedua-dua sambungan dah siap. Positif kita dah pasang, negatif pun kita dah pasang. Kemudian meter ni saya akan ikat je kat sini dengan menggunakan kabel tie. Okey, dah siap pemasangan. Ini saja yang perlu kita buat pada kita punya kereta. Sekarang ni untuk app, macam mana kita nak set kita punya apps untuk kita monitor bateri ni. Dah siap pemasangan, bonet kereta pun kita dah boleh tutup. Dan selepas ni, kalau kita nak test, kita nak cek kita punya keadaan bateri ni, kita tak payah nak buka bonet pun. Kita boleh cek hanya menggunakan handphone kita saja. Tapi sebelum tu, ada satu benda yang tuan-tuan kena ingat. Bila kita pasangkan sebarang peralatan pada kereta kita direct kepada bateri, dan peralatan tu sentiasa on, dia akan drain power, dia akan drain current daripada bateri. Tapi untuk meter ni tuan-tuan jangan risau, sebab secara purata dia cuma akan draw 1.5 mA saja. Memang sangat-sangat rendah. Dan lagi satu, pemasangan kabel negatif mestilah direct kepada bateri, dan tuan-tuan jangan sambungkan kepada body ataupun kepada negative ground pada kereta ni. Sebab kalau kita pasangkan pada bodi kereta, dia memang akan bersambung. Tapi rintangan akan bertambah dan akan drain power lebih banyak. Jadi kena ingat untuk sambungan mestilah direct kepada bateri. Okey, sekarang tentang apps untuk kita monitor kita punya bateri meter. Untuk apps ni ada untuk Android, ada juga untuk iPhone. Dua-duanya ada, tak ada masalah. Okey, untuk Android, pergi ke Play Store dan kita search BM2 battery monitor. Kita install, open, agree, ok, allow, scan. Ok, sekarang kita dah boleh tengok kita punya voltage bateri 12.97 volt, dan status bateri sekarang ni ok. State of charge 100%. Okey, meter kita dah pasang, app pun kita dah boleh install, dan dekat handphone kita dah boleh tengok berapa voltage bateri ni sekarang. Tapi persoalan sekarang ni, adakah bacaan yang kita dapat dekat handphone kita tu adalah tepat? Jadi kita akan confirmkan dulu bacaan yang kita dapat, kemudian baru kita akan buat test untuk alternator dan juga starter. Okey, sekarang ni kita nak tentukan adakah bacaan dekat meter ni adalah tepat. Sekarang ni kita tengok 12.97 volt. Dan kita akan bandingkan dengan bacaan dengan menggunakan multimeter ni. Okey, bacaan pada multimeter adalah 13.01 volt. Dan dekat kita punya meter ni cuma 12.97 volt. Okay, kalau kita tengok pada spek meter ni, ketepatan bacaan adalah plus minus 0.03 volt.
Dan bacaan voltage ni ada masa dia akan turun, ada masa dia akan naik. Kalau kita tengok sekarang ni, dekat multimeter 12.94, dekat meter ni 12.91, bermaksud perbezaannya adalah 0.03 volt. Jadi bagi saya meter ni adalah tepat. Okey, test yang pertama kita nak tengok bila kita hidupkan enjin kereta ni, adakah alternator akan cas bateri kereta ni. So saya akan hidupkan enjin. Voltage bateri sekarang 12.99 volt. Kita tengok voltage yang semakin naik. Sekarang ni 14.3 volt. Dan untuk kereta ni, bila enjin kereta dihidupkan, kita akan dapat supply antara 14.2 volt hingga 14.6 volt daripada alternator untuk cas bateri. Jadi kalau kita nampak ada perubahan voltage daripada tadi 12.9 volt something, kemudian dia naik pada 14 sekarang ni 14.27 28, bermaksud alternator tengah cas bateri kereta ni. Jadi kita dapat confirmkan charging sistem untuk kereta ni tak ada masalah. Dan yang paling penting daripada test tadi, kita dapat tentukan yang alternator kereta ni dalam keadaan baik, alternator tak rosak. Okey, test yang pertama tadi kita test voltage bateri, kita tengok berapa volt bateri kereta ni. Dan test yang kedua kita test untuk alternator. Untuk alternator tadi mudah saja, bila kita start kita nampak ada perubahan voltage antara 14.2 volt hingga 14.6 volt, bermaksud alternator dalam keadaan baik. Dan test yang ketiga yang terakhir adalah kita nak test starter. Bagi yang baru memulakan perniagaan atau bercadang untuk tingkatkan keyakinan pelanggan melalui laman web dan pada masa yang sama nak highlight produk ataupun perkhidmatan, sila layari www.malaysiadeveloper.com untuk mengetahui dengan lebih lanjut tentang pakej-pakej yang ditawarkan dalam membina laman web. 4 langkah mudah untuk membina laman web. Pertama, dapatkan sebut harga berdasarkan keperluan tuan-tuan dan puan-puan. Kedua, sediakan bahan-bahan yang nak dimasukkan ke dalam website beserta bayaran deposit, dan demo pertama laman web anda akan siap dalam tempoh hanya 10 hari bekerja sahaja. Bila tuan-tuan dah finalize dengan konten dan juga desain laman web tersebut, barulah tuan-tuan buat bayaran penuh dan website akan dilancarkan dalam tempoh 48 jam. Selain itu, tuan-tuan juga boleh lihat website-website yang telah dihasilkan oleh Malaysia Developer. Untuk maklumat lanjut, boleh tengok link dekat bawah dekat video description. Kita sambung semula dengan video tadi. Okey, untuk test starter ni adalah berdasarkan voltage drop ataupun kejatuhan voltage. Sekarang ni kalau kita tengok, voltage bateri kereta ni sekarang adalah 12.97 volt. Dan masa kita nak start enjin kereta ni nanti, dia akan berlaku voltage drop ataupun jatuhan voltage. Daripada 12.97 ni, dia akan turun sampai 9.6 volt ataupun lebih rendah pada tu. Dan untuk test starter ni, kalau voltage drop tu di atas daripada 9.6 volt ataupun 9.6 volt ke atas, bermaksud starter kita dalam keadaan baik. Tapi kalau jatuhan voltage ataupun voltage drop tu di bawah 9.6 volt, maksudnya ada something yang tak kena dengan starter ni. Walaupun starter ada kaitan dengan voltage bateri, tapi tadi kita dah boleh confirmkan bateri kereta ni dalam keadaan baik dan state of charge pun 100% dan voltage adalah 12.97 volt. Jadi bermaksud bateri kereta ni dalam keadaan baik. Jadi masa kita test starter ni nanti, dan kalau kita dapat voltage drop di bawah 9.6 volt, bermaksud starter kereta ni memang bermasalah. Dan kebetulan starter kereta ni memang bermasalah. Jadi saya rasa itu adalah satu contoh yang baik macam mana kita nak analisa adakah kita perlu tukar starter ni ataupun disebabkan benda lain. Okey, sedikit intro tentang masalah yang saya ada dengan kereta ni sekarang ni. Kereta ni saya pakai sejak tahun 2015, daripada dulu sampai sekarang. Untuk start memang tak ada masalah. Biasanya sekali start pun dia akan hidup. Tak kisah tengah malam ke waktu awal pagi pun memang tak ada masalah dan mudah untuk hidup. Tapi sekarang ni saya rasa dah sebulan yang saya perasan kadang-kadang kereta ni susah nak hidup ataupun kadang-kadang dia lambat nak hidup. Dan pernah sekali 2 kali start baru nak hidup. Itu masalah yang biasalah. Dan pada mulanya saya ingatkan bateri, tapi rupanya ada masalah yang lain. Kita cuba start. Okey, kadang-kadang mudah start, kadang-kadang susah nak start, kadang-kadang dia lambat nak hidup. Jadi kita akan buat test, kita nak test tengok keadaan starter ni. Kita nak tengok berapa voltage drop, berapa voltage akan jatuh masa kita start tadi. Saya akan matikan enjin dan kita akan hidupkan lagi sekali. Okey, untuk kita test starter,
Dekat bawah ni sebelah kita ada voltage test dan kita ada lagi satu cranking test. Kita pilih pada cranking test. Okey, kemudian kita hidupkan enjin kereta. Okey, dekat sini kita boleh tengok voltage drop 8.38 volt. Memang rendah. Okey. Jadi, kalau kita tengok dekat sini ada info cranking voltage mestilah lebih daripada 9.6 volt. Dan kalau di bawah 9.6 volt bermaksud starter kita bermasalah. Jadi sekarang ni, apa sebenarnya masalah dengan starter kereta ni? Bateri memang kita dah confirm bateri dalam keadaan baik, tapi masa kita start voltage drop sangat rendah, dia turun sampai 8.38 volt. Dan standard range mestilah 9.6 volt dan ke atas. Okey, sekarang ni untuk kita analisa apa sebenarnya masalah dengan starter kereta ni. Okey, sebenarnya masalah voltage drop terlalu rendah berpunca daripada enjin kereta ni dah menjadi terlalu berat. Bila enjin tu berat, bila kita nak start enjin kereta tu, starter akan draw current yang tinggi dan pada masa yang sama dia akan menyebabkan voltage akan jatuh banyak. Tapi persoalan sekarang ni, macam mana pula tiba-tiba enjin ni boleh jadi berat? Nak tahu sebab apa? Jom kita tengok. Sebenarnya ada dua benda yang menyebabkan enjin kereta ni jadi berat. Kalau tuan-tuan tengok, hari ni tarikh 1 hari bulan 10 2022 dan sepatutnya saya servis kereta ni pada 8 hari bulan 4 2022 ataupun pada mileage 100,483 km. Maksudnya dah dekat 6 bulan saya skip, saya tak servis kereta ni. Kita tengok pula mileage. Kita tengok mileage kereta ni sekarang. Okey, dah overdue untuk servis. Mileage kereta ni sekarang dah 105,192 km. Dah lebih 5,000 daripada sepatutnya. Ini adalah sebab pertama kenapa enjin kereta ni dah jadi berat. Okey, sebab kedua yang memburukkan lagi keadaan, memberatkan lagi enjin ni adalah belting. Tapi tuan-tuan mungkin rasa pelik apa kaitan belting dengan starter. Sebab starter dia tak gunakan belting, dia gunakan gear. Tapi cerita dia macam ni. Untuk belting kereta ni sepatutnya saya dah lama dah tukar, tapi saya tak tukar lagi. Sebab last saya pergi servis hari tu, tak ada spare part. Dan sekarang ni pun dia dah keras, dia dah jadi ketat, dah cramp. Jadi walaupun starter tak gunakan belting, ada komponen ataupun bahagian-bahagian enjin yang lain yang menggunakan belting yang sentiasa bersambung dengan enjin. Sebagai contoh, alternator. Bila belting tu terlampau ketat, starter perlukan daya yang lebih untuk menggerakkan enjin. Dan bila perlukan daya yang lebih, load tinggi, dia akan draw current yang lebih tinggi. Jadi, walaupun starter tak ada kaitan dengan belting ni, tapi enjin dah jadi berat disebabkan belting ni jadi keras, dah cramp. Jadi, starter perlukan daya yang lebih, perlukan current yang lebih tinggi dan akan menyebabkan voltage drop. Itulah ada dua masalah utama yang menyebabkan enjin ni menjadi terlalu berat. Okey, nampaknya sampai setakat ni saja untuk video kali ni. Kalau tuan-tuan rasa video ni bermanfaat, jangan lupa share dengan kawan-kawan yang lain. Dan jangan lupa like dan subscribe YouTube channel Kuponik dan DIY Malaysia. Untuk dapatkan meter, tuan-tuan boleh tengok link dekat bawah dekat video description. Saya akan sediakan link untuk tuan-tuan buat pembelian. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.